sangat setia membantu Rasulullah dalam suka dan duka. Istri soleha yang penyayang dan penuh kesabaran. Wahai Siti Khadijah, sungguh besar jasamu, berkorban apa saja kerana Tuhanmu, memperjuangkan Islam walau penuh dugaan. Engkaulah wanita pertama beriman, pendorong perjuangan Rasulullah. Dari mula lahir zuriat Nabi, penerus perjuangan hinggalah kini. Digelar Ummul Mukminin, ibu orang beriman, menyumbang harta fikiran untuk perjuangan Rasulullah. Kau idola kami, kau wanita utama, pejuang contoh sepanjang zaman. Kau dicintai Rasul, kau disayangi umat, karena dirimu pencinta Tuhan. Wahai Siti Khadijah, engkaulah tauladan. Wahai Siti Khadijah, engkaulah ikutan. Engkaulah wanita pertama beriman, pendorong perjuangan Rasulullah. Dari mula lahir zuriat Nabi, penerus perjuangan hinggalah kini. Digelar Ummul Mukminin, ibu orang beriman, penyumbang harta fikiran untuk berjuang. Baik, Assalamualaikum. Waalaikumsalam ya Zuraida Jamaluddin. Khabar dekat pondok semua dulu ni. Ya di IG. Waalaikumsalam ya Cikgu Firdaus siput. Ha, siapa suka makan siput boleh terus ke Cikgu Firdaus. Sedap siput dah. Okey, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada malam ini dapat kita bersama-sama ya. Okey, baik. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, sebelum kita mulakan perkongsian ilmu pada malam ini, perkongsian ilmu mengenai sirah nabawiyah. Sebelum itu kita mulakan majlis dengan bacaan Ummul Kitab. Kita niatkan buat doa paduka baginda Nabi Muhammad SAW, buat ahli keluarga baginda, buat sahabat baginda, sekalian Nabi dan Rasul, wali-wali Allah, orang-orang soleh, sekalian orang mukmin, lelaki dan perempuan yang masih hidup maupun yang telah pun meninggal dunia, buat kedua ibu bapa kita, buat guru-guru kita yang telah banyak berjasa buat kita, juga penulis kitab sirah sehingga kita sampai kepada kita sirah Nabi Muhammad SAW. Juga khusus juga buat diri kita sendiri. Al-Fatihah. Bismillah. Amin, amin ya rabbal alamin. Ya Kak Jo masih setia lagi. Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya Kak Jo. Zulaika sekejap datang. Ya dekat depan sekejap. Okey, baik.
Jadi pada malam ini, sesi ke-12. Sebelum tu saya mohon maaf banyak, sesi 11 minggu lepas, satu tajuk sahaja seperti yang janjikan sebelum ni. 2 tajuk setiap malam kan. Jadi malam ini kita akan cover balik 3 tajuk, iaitu tajuk ke 18, 19 dan 20. Boleh InsyaAllah dalam masa sejam. Kita cuba habiskan 3 tajuk ni dan kitab sirah kita akan baca daripada kitab Sirah Nabawiyah karangan Abu Hasan Ali Al-Hasani Al-Nadawi. Kemudian saya baca juga daripada Ibn Hisham dan Ibn Ishaq untuk melihat beberapa pendapat riwayat daripada penulis sirah Nabi. Okey, baik. Yang join pada malam ini boleh share, boleh kongsikan dalam grup ke, dalam untuk kawan-kawan ke, supaya ramai-ramai lagi dapat mendengar sirah Nabi. Kadang-kadang ada yang baca masa kurang kan, jadi nak dengar. Jadi ada yang dah baca nak ingat kembali. Jadi mudah-mudahan perkongsian share yang kita kongsikan bersama rakan-rakan kita, mereka mendengar dan mereka beramal, insya-Allah dapat juga kembali manfaat buat kita semua. Boleh Jadi sebelum tu, masih belum terlambat, pada hari ini 7 Januari, masih lagi diambang tahun baru. Bukan kita tak sambut pun tahun baru secara Masihi, tetapi kita selalu sambut tahun baru Islam kan. Tapi kalau mengikut kita punya perancangan kerja, kita punya perancangan takwim perniagaan dan sebagainya, semua kita mengambil daripada perancangan tahunan Masihi. Jadi tetap selamat tahun baru dalam tahun Masihi, ya. Dalam Islam kita sambut dalam bulan Muharram, tapi dalam tahun Masihi kita satu dunia gunakan tahun Masihi. Jadi kita sambut dalam mengikut tahun Masihi, bukan kita mengikut perayaan mereka, tapi kita sambut tahun baru mengikut kalender Masihi. Okay, jadi insya-Allah semua sihat, didoakan yang rakan-rakan kita yang berada di mana, Pahang, Johor, Kelantan, yang mengalami dugaan cabaran hidup itu, mengalami banjir dan seujar-ujar lain. Kita doakan semoga Allah permudahkan urusan mereka, dan insya-Allah segala yang Allah datangkan ni, Allah tahu bahawa hamba-Nya mampu untuk menghadapinya. Kan? Jadi kita doa sama-sama semoga mereka dipermudahkan urusan. Dan juga setiap orang ada cabaran dia masing-masing, dan Allah datangkan pada ketika ini buat mereka, dan kita tak tahu apa dia ujian datang kepada kita. Jadi kita doakan semoga kita boleh hadapi dan mereka juga boleh hadapi dengan sebaiknya. Dan insya-Allah Allah akan datangkan setiap kesusahan yang datang, pasti akan ada kesenangan. Itu janji Allah Subhanahu wa taala. Jadi live pada malam ini, okay, bab 18. Apa dia bab 18? Sebelum tu kita dengar bab 18 ialah Nabi rasmi dilantik menjadi Rasul. Nabi rasmi dilantik menjadi Rasul setelah Nabi. Setelah Nabi mendapat wahyu. Setelah Nabi mendapat wahyu, iaitu surah pertama Al-Alaq dan surah Al-Mudaththir. Itu, dan siapakah dalam tajuk ini, siapakah golongan pertama yang beriman dengan Nabi Muhammad SAW. Dan seterusnya bab yang ke-19. Nabi menyeru kepada rakan karibnya. Kemudian bab yang ke-20, siapakah golongan hamba yang beriman. Dalam kategori orang yang pertama pada ketika penyebaran dakwah secara rahsia, pada ketika awal penyebaran dakwah. Okey, baik. Jadi sebelum tu, semua sihat insya-Allah. Waalaikumsalam ya Muak Jamilah di Facebook. Terima kasih semua rakan-rakan. Okey, jadi baik, kita mulakan, Nabi memulakan dakwah secara rahsia. Jadi minggu lepas kita dah dengar jadi setelah itu, setelah Nabi menerima wahyu surah Al-Mudaththir, Nabi kata, kepada siapa Nabi nak dakwahkan? Jadi yang pertama sekali, bijaknya Nabi, Nabi tak dakwahkan secara terang-terang. Nabi dakwahkan dulu kepada ahli keluarga, ahli rumahnya. Sebab apa kepada ahli rumahnya? Sebab selalunya kita harapkan yang memberi sokongan kepada kita siapa? Yang memberi sokongan kita ialah ahli keluarga kita. Ketika kita mengalami kesusahan, kesukaran, kesedihan, selalunya yang lebih menyokong kita ialah ahli keluarga kita. Jadi Nabi Muhammad SAW memulakan tugasnya, tugas dakwahnya ialah yang pertama kepada ahli rumah Nabi Muhammad SAW. Jadi golongan yang pertama ialah Nabi mengajak ahli rumahnya untuk beriman. Siapakah ahli rumahnya untuk beriman? Ialah yang pertama sekali ialah Siti Khadijah binti Khuwailid. Siti Khadijah binti Khuwailid bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay bin Kilab. Isteri Nabi yang
cinta. Jadi seperti mana yang kita maklum sebelum ini. Okey, Khadijah dah mengetahui pun bahawa suaminya bakal diangkat menjadi orang besar, bakal dia akan menjadi pemimpin. Okey, hasil daripada perjumpaan dengan sepupunya Waraqah bin Naufal. Juga ketika rombongan pergi ke Syam, dah Maisarah dah ceritakan dah, Padri dah ceritakan dah bahawa satu masa nanti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan diangkat menjadi orang yang besar. Maksudnya Khadijah sudah bersedia. Apabila Nabi diangkat, pasti dia akan menjadi pembela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, Mak Salmah di IG, Bintu Salihah ya, terima kasih. Aliana Natasha di IG. Waalaikumsalam. Mak Jamilah di Facebook. Mak Su, waalaikumsalam Mak Su, pasti bersama dengan Pak Su ya. Terima kasih. Okey, Siti Syahida, terima kasih bersama-sama join. Kita teruskan. Jadi, apabila Nabi mengajak sahaja Khadijah untuk bersama-sama beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala, Khadijah tak ada bantahan dah. Dah tak ada dengan senang hati terus Khadijah menerima ajakan untuk beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebab Khadijah dah tahu dah bagaimana akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang suka membantu orang, yang suka, kita tahu dah akhlak terpuji Nabi ni, suka menjamu orang yang lapar, dan banyak lagi akhlak Nabi. Bahawa Khadijah tahu bahawa setiap pekerjaan suaminya pasti tidak sia-sia. Semua pekerjaan yang Nabi lakukan adalah untuk menambah nilai orang lain. Setiap apa yang Nabi lakukan adalah untuk nak menambah nilai orang lain, untuk nak menghulurkan bantuan, dan juga apa yang Nabi datangkan ini adalah untuk nak menambah nilai kebaikan pada diri orang lain. Sebab itulah Siti Khadijah memberikan sokongan, bukan sahaja sokongan moral, sokongan tetapi juga segala. Kita tahu bahawa Khadijah ialah seorang hartawan jutawan di Kota Mekah. Jadi Khadijah juga memberikan sokongan juga bukan sekadar moral tetapi juga dari sudut harta. Okey, dari sudut harta dan tidak berbelah bagi kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi Siti Khadijah binti Khuwailid adalah ummahatul mukminin yang pertama dan paling utama, seperti mana sabda Rasulullah SAW yang bermaksud. Apa sabda Nabi Muhammad SAW yang maksud itulah wanita terbaik di dunia. Wanita terbaik di dunia ada 4. Ni ramai, insyaAllah ramai wanita kita nak jadi wanita yang terbaik lah sebenarnya kan. Jadi kita kena korek macam mana apa yang mereka lakukan, yang mereka ni diangkat menjadi wanita terbaik di dunia. Iaitu yang pertama ialah ibu Nabi Isa. Siapa dia? Maryam binti Imran. Maryam binti Imran, ibu kepada Nabi Isa. Yang kedua siapa dia? Asiyah binti Muzahim. Siapa Asiyah? Isteri Fir'aun. Yang ketiga Siti Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi sendiri. Yang keempat, Siti Fatimah binti Muhammad, anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, puteri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh hadis Tabrani. Ini dah 4 wanita. 4 wanita yang terbaik di dunia, masya-Allah. Masya-Allah, mereka jadi kena galilah kisah mereka, apa dia yang Nabi maksudkan, akhlak mereka tu dari sudut sokongan mereka, dari sudut ibadah mereka, ya Allah. Masih jauh lagi kita, tapi kita berusaha untuk supaya tak jadi seperti mereka, tapi kita berusaha ke arah yang lebih baik. Sama-sama saya berkata juga untuk diri saya sendiri. Jadi bagaimana pula dengan anak-anak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah Nabi tidak menyeru anak-anak Nabi untuk beriman kepada Allah? Okey, bagaimana dengan Nabi? Waktu itu kita dah ketahui sebelum ni anak-anak Nabi yang lelaki dah sudah tiada, yang tinggal hanyalah perempuan, puteri Nabi. Jadi pada waktu itu anak-anak Nabi semua masih di bawah umur. Jadi secara automatik mereka semua beriman mengikut kepercayaan ayahanda mereka iaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ibunda mereka Siti Khadijah binti Khuwailid. Mereka secara automatik ikut pegangan agama ibu ayah mereka. Ketika itu berapakah usia puteri Nabi? Yang sulung Siti Zainab berusia 11 tahun, Siti Ruqayyah 9 tahun, Siti Ummul Kalsum 7 tahun, dan Siti Fatimah pada ketika itu Nabi berumur 40 tahun, Fatimah berumur 5 tahun. Jadi mereka masih lagi di bawah umur. Jadi sebelum tu kita setakat ni, ini adalah kisah mengenai yang pertama, golongan yang pertama yang masuk Islam yang mengikut dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ialah Siti Khadijah. Bagaimanakah kita nak dengar secara ringkas nasyid Siti Khadijah? Siapa pernah dengar selingan sekejap. Nasyid kumpulan Mawaddah, nasyid tentang Siti Khadijah. Jadi kita berehat seketika, lebih kurang 4 minit lebih. Kita dengarkan baik-baik lirik nasyid Siti Khadijah. Siapa pernah dengar?
contoh. Siti Khadijah Engkaulah serikan diri yang sangat setia membantu Rasulullah dalam suka dan duka. Istri solehah yang penyayang dan penuh kesabaran. Wahai Siti Khadijah, sungguh besar jasamu, berkorban apa saja kerana Tuhanmu, memperjuangkan Islam walau penuh dugaan. Engkaulah wanita pertama beriman, pendorong perjuangan Rasulullah dari mula lahir zuriat Nabi, terus perjuangan hinggalah kini digelar Ummul Mukminin, ibu orang beriman, menyumbang harta fikiran untuk perjuangan Rasulullah. Kau idola kami, kau wanita utama, berjuang contoh sepanjang zaman. Kau dicintai Rasul, kau disayangi umat, kerana dirimu pencinta Tuhan. Wahai Siti Khadijah, engkaulah tauladan. Wahai Siti Khadijah, engkaulah ikutan. Engkaulah wanita pertama beriman, pendorong perjuangan Rasulullah dari mula lahir zuriat Nabi, terus perjuangan hinggalah kini digelar Ummul Mukminin, ibu orang beriman, penyumbang harta fikiran, perjuangan Rasulullah. Kau idola kami, kau wanita utama, berjuang contoh sepanjang zaman. Kau dicintai Rasul, kau disayangi umat, kerana dirimu pencinta Tuhan. Wahai Siti Khadijah, engkaulah tauladan. Wahai Siti Khadijah, engkaulah ikutan. Okey, baik. Lepas ni boleh google ni nasyid-nasyid ni lah kita patutnya dengarkan kepada anak-anak, selawat Nabi, nasyid-nasyid tentang peribadi contoh, supaya anak-anak apabila mendengar, mereka terus mendengar dan faham bahawa Siti Khadijah patut dijadikan sebagai idola kita, patut dijadikan sebagai contoh bagaimana beliau sangat mempertahankan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah adalah idola. Jadi bila dengar nasyid-nasyid begini, lain ya, jiwa anak-anak akan lain berbanding kita dengar nasyid-nasyid yang memuja manusia dan sebagainya. Tapi dengan nasyid kita mendengar peribadi-peribadi contoh, supaya suburlah jiwa anak-anak ni, bagaimana mereka nak membangun jiwa mereka supaya mereka juga
dapat membesar dengan cerita-cerita peribadi contoh yang dalam sirah Nabi, terutama dalam sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, boleh ya? Boleh kita teruskan. Itu adalah yang pertama sekali adalah isteri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Siti Khadijah binti Khuwailid, yang sangat menyokong Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, siapakah yang kedua yang memeluk agama Islam ialah dalam rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ialah dikatakan ialah Sayyidina Ali bin Abu Talib. Okey, golongan yang beriman yang kedua ialah Sayyidina Ali bin Abu Talib. Beliau siapakah dia? Ialah saudara sepupu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana dia adalah anak Abu Talib. Jadi dia juga merupakan anak angkat Nabi. Sebab apa anak angkat Nabi? Ketika beliau berumur 2 hingga 5 tahun lebih kurang begitu, Ali mengambil Nabi mengambil Ali daripada Abu Talib untuk menjaga, untuk meringankan beban saudaranya, bapa saudaranya. Jadi Ali bin Abi Talib bertuahlah hidup dengan Nabi daripada kecil. Bertuah hidup sebab Ali bin Abu Talib tidak pernah sujud pada berhala. Tak pernah sujud pada berhala, sehingga Allah memberi gelaran kepada Ali, Sayyidina Ali bin Abu Talib. Apa gelaran? Ialah karamallahu wajhah. Kalau kita sebut Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali karamallahu wajhah, apa maksudnya? Ialah telah memuliakan, Allah SWT telah memuliakan wajahnya daripada sujud selain Allah. Allah muliakan wajahnya kerana tidak pernah sujud selain daripada Allah SWT. Itulah karamallahu wajhah, gelaran kepada Sayyidina Ali bin Abi Talib. Jadi bagaimana kisahnya Ali memeluk agama Islam? Okay. Jadi bersyukur sangat-sangat. Sebenarnya kita bersyukur sangat-sangat sebab anak-anak kita semua hidup, mak ayahnya kita dah beriman kepada Allah. Okay, jadi pada zaman pada waktu itu Ali belum lagi. Maksudnya Nabi baru nak memulakan penjalan agama Islam. Begitu juga sekarang ada anak-anak yang lahirnya secara fitrah memang nak kepada Tuhan, tapi apabila ibu bapa mereka bukan beragama Islam, maka mereka membesar dengan corak agama ibu bapa mereka, sama ada ayahnya Yahudi, Majusi ataupun Nasrani, seperti hadis Nabi. Jadi anak-anak ibarat kain putih bersih. Jadi alhamdulillah anak-anak kita bersama kita lahir sebagai orang Islam. Tetapi kita khawatir pada satu ketika apabila mereka membesar, mereka sudah pergi belajar ke tempat jauh ataupun sudah bekerja ke tempat yang jauh dan tanpa penguasaan kita ibu bapa, kita khawatir masuk fahaman-fahaman yang menyebabkan mereka tidak lagi berpegang kepada ajaran Islam. Na'udzubillah min zalik. Kita dah didik mereka, tetapi na'udzubillah apabila masuk fahaman yang kita tidak kukuhkan jiwa anak-anak kita, kita khawatir bahawa mereka akan terpesong. Na'udzubillah. Jadi syukur, alhamdulillah sekarang anak-anak bersama kita dalam keadaan agama Islam. Ya Kak Jo, Sayyidina Ali bin Abi Talib karamallahu wajhah. Ya. Okey, baik. Terima kasih Kak Jo type di situ. Okay, jadi bagaimana terjadinya Ali bin Abi Talib untuk memeluk agama Islam? Bagaimana berlaku? Pada satu hari Ali bin Abi Talib pulang ke rumah. Pada ketika itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama isterinya sedang solat. Nabi waktu itu solat 2 rakaat mengikut syariat Nabi Ibrahim. Belum ada lagi zuhur 4 rakaat, asar 4 rakaat, maghrib 3, tidak. Allah syariat pada waktu itu Nabi Muhammad SAW solat 2 rakaat. Jadi pada ketika itu Ali pulang, Ali lihat, dia rasa hairan. Dia tengok je sepupunya ataupun ayah angkatnya sedang solat bersama dengan Siti Khadijah. Jadi setelah selesai solat, Ali bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kepada siapa anda berdua sujud tadi? Kamu berdua sujud tadi kepada siapa? Kan tak ada pun berhala di depan. Sedangkan di kota Mekah, orang kaum musyrikin Mekah semua ada berhala, ada batu di depan. Tetapi kamu berdua sekarang sujud kepada siapa? Tak ada apa-apa pun di depan. Jadi Nabi Muhammad SAW menjawab bahawa kami bersujud kepada Allah yang telah membangkitkan aku menjadi rasul dan memerintahkan aku untuk supaya menyeru dan mengajak manusia lain termasuk kamu untuk menyembah Allah. Nabi begitu kepada Sayyidina Ali. Dan katakan pada ketika itu Ali berumur, ada yang menjemput 8 tahun. Tapi saya rujuk kepada kitab Sirah Ibnu Hisham mengatakan 10 tahun. Wallahu alam, wala bagaimanapun Ali masih lagi dalam waktu kanak-kanak. Okay, jadi ada yang kalau kita selalunya famous kita berapa? 8 tahun kan? Dalam kitab Ibnu Hisham tadi rujuk bahawa dalam 10 tahun. Wallahu alam, bagaimanapun masih lagi kanak-kanak. Jadi pada waktu itu Nabi pun ajaklah Ali dan Nabi bacakan ayat Quran yang Nabi terima wahyu kepada Ali dan Ali mendengar bacaan Nabi secara tartil. Nabi bacakan ayat dengan penuh tartil.
Okey, jadi Ali pun dengar. Setelah Ali mendengar penjelasan Nabi Muhammad SAW, Ali pun minta masa. Dia kata, berikan saya masa, saya nak balik, nak berunding dulu dengan ayah saya. Perlu tak saya ikut pahaman baru ataupun dalam agama baru ni lah, dia anggap agama baru. Jadi Ali pun pergilah nak jumpa dengan ayahnya Abu Talib. Dalam perjalanan pergi, tiba-tiba Allah datangkan lintasan hati kepada Ali. Allah datangkan lintasan hati pada. Allah kata, bukankah, maksudnya dalam lintasan hati, terdetik di hatinya, Allah yang campurkan perasaan itu. Allah kata, bukankah dulu waktu aku ciptakan kamu, aku tak berunding pun dengan ibu ayah kamu. Allah cakap, maksudnya lintasan hati, masa nak ciptakan, masa aku nak lahir, ada tak Allah dah bincang tak dulu? Macam kita nak lahir anak, bincang tak dulu? Nak lahir, Allah bincang, ada tak Allah bincang kita? Kan? Tak ada apa perbincangan kan? Jadi, kenapa kamu perlu nak berunding, nak beriman kepada aku? Kenapa kamu perlu berunding dengan ayah kamu? Itu adalah berlaku terasa dalam hati Sayyidina Ali bin Abu Talib. Jadi maka berpatah balik, tak jumpa dengan ayahnya. Terus Ali pun berpatah balik, pergi berjumpa dengan Nabi SAW. Dia katakan pada waktu malam tu, Ali pun bersembang dengan Nabi Muhammad SAW. Dan dia ceritakan apa yang berlaku, lintasan hatinya. Dia terasa bahawa, dia kata, kenapa pula dia perlu balik, berbincang, sedangkan Allah nak menjadikan aku pun, Allah tak pernah berbincang pun dengan ayah, dengan aku untuk jadikan aku. Jadi berimanlah Ali bin Abu Talib. Jadi menjadi persoalan di sini, kita selalu dengar bahawa yang kedua memeluk agama Islam ialah, siapa dia yang kedua? Ialah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Okey, tetapi jadi kita tahu bahawa Ali tinggal bersama dengan Nabi Muhammad SAW sejak berumur 2 tahun. Kan? Jadi daripada kecil, sedangkan Abu Bakar adalah sahabat karib Nabi Muhammad SAW. Jadi mengikut Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan Abu Bakar dikira terlebih dahulu memeluk agama Islam berbanding dengan Sayyidina Ali kerana alasannya, memanglah Ali waktu tu hidup bersama dengan Nabi Muhammad SAW, tapi dikira orang kedua ialah kerana alasannya pada ketika itu Ali masih lagi kanak-kanak. Jadi sedangkan Abu Bakar ketika itu berumur 38 tahun. Dikatakan Abu Bakar berumur 38 tahun dan dia lelaki merdeka dan lelaki yang dewasa. Bukan cukup syarat sebagai memeluk agama Islam. Jadi katakan dia lelaki dewasa. Jadi faham kita, Abu Bakar umur 38 tahun. Nabi Muhammad SAW waktu itu berumur 40 tahun. Jadi Abu Bakar muda Nabi 2 tahun. Abu Bakar muda daripada Nabi 2 tahun. Ya, okey, ingat kan? Okey, jadi yang ketiga. Kita selesai tadi pembincangan mengenai golongan yang kedua. Yang ketiga, siapakah yang ketiga yang memeluk agama Islam? Dikatakan dalam kitab ini ialah Zaid bin Harithah. Zaid merupakan anak angkat pertama Nabi sebelum Ali bin Abi Talib. Okey, sebelum Ali bin Abi Talib. Okey, baik. Jadi dia bukanlah kaum kerabat Nabi. Macam Ali ialah sepupu Nabi kan. Tapi Zaid bukan kerabat Nabi. Dia adalah orang luar daripada Yathrib. Dikatakan ayahnya bernama Harithah bin Syarahil dan ibunya bernama Sa'dah binti Tha'labah. Dan kisahnya sebelum ini di mana Zaid, ayahnya bersama kabilahnya, diceritakan bahawa bersama kabilahnya dirompak. Okey, bersama kabilah perniagaan ayahnya tu dirompak dan mereka ambil Zaid dan dijual di pasar Ukas. Pada ketika itu, sepupu Nabi bernama Hakim bin Hizam, kan dah ceritakan sebelum ni kan? InsyaAllah ada yang dah pernah tengok siri sebelum ni, kita ingat. Jadi sepupunya Hakim bin Hizam tertarik dengan perwatakan Zaid bin Harithah. Jadi melihat bahawa Zaid bin Harithah memiliki perwatakan yang cerdik, okay? Memiliki perwatakan yang tangkas. Jadi dia membeli dan hadiahkan kepada Siti Khadijah. Dia ada hadiahkan kepada sepupunya Khadijah. Dalam masa ketika itu Khadijah belum lagi bernikah dengan Nabi Muhammad SAW. Dan ingat lagi bagaimana Nabi melihat Zaid adalah pemuda yang tangkas, pemuda yang cerdik. Jadi Nabi minta kepada Khadijah untuk Nabi jaga, sebab Nabi khawatir bahawa sepupunya nanti akan ambil balik. Sekiranya menjadi hak milik Khadijah, maka sepupunya kalau satu masa ketika sepupunya yang ambil balik, maka tak boleh kena pulang kan. Jadi Nabi sendiri yang menjaga Zaid. Jadi selepas berkahwin, Khadijah pun serahkanlah Zaid kepada Nabi Muhammad SAW supaya hakim tidak menuntut pembelaan. Jadi dikatakan ketika setelah ayahnya tu dirompak, ayahnya mencari
Harithah ni mencari anaknya dari satu tempat ke satu tempat, mencari di mana anaknya setelah dirompok tadi. Jadi dia cari sehinggalah dia mengetahui bahawa Zaid berada di kota Mekah bersama dengan Rasulullah SAW. Maka ayahnya pun pergilah berjumpa dengan Rasulullah SAW untuk membayar kembali harga, nak beli balik anak dia. Okay? Ayahnya Harithah untuk nak membeli anak, nak tebus kembali anaknya ni. Jadi Rasulullah SAW tak nak terima bayaran. Rasulullah hanya cuma pada waktu itu Rasulullah beri pilihan kepada Zaid bin Harithah. Dan tak disebut pula pada ketika ini berapakah umur. Tak disebut, tak dipastikan berapa umur Zaid bin Harithah. Tetapi dikatakan waktu itu masih lagi kanak-kanak. Jadi tak pasti. Jadi pada ketika itu dia beri pilihan kepada Zaid, sama ada nak kembali kepada ayahnya ataupun terus menetap bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi pada ketika itu apabila dia beri pilihan, Zaid bin Harithah memilih Nabi Muhammad SAW. Dia tak nak pulang bersama ayahnya. Terkejut Nabi, bukan saja ayah terkejut, bukan saja ayah terkejut, Nabi pun terkejut bahawa Zaid memilih diri baginda untuk bersama-sama terus berada di kota Mekah. Jadi bila terkejut pada ketika itu, demi nak memulakan Zaid dengan ayahnya, Nabi pun merdekakan Zaid. Jadi dia angkat Zaid sebagai tak jadi hamba, dia angkat Zaid bin Harithah sebagai anak angkat. Sebagai anak angkatnya, sehingga kan Nabi sayang kepada Zaid, Nabi binkan kepada nama Nabi sendiri, iaitu Zaid bin Muhammad. Kemudian setelah beberapa ketika Allah turunkan wahyu dalam surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 5, yang mana Allah dalam wahyu tersebut mengatakan bahawa tak boleh anak angkat dibinkan dengan nama ayah angkat. Jadi selepas turun wahyu tersebut, surah Al-Ahzab, surah yang ke-33 ayat 5, pada ketika itu barulah Nabi tukar kembali Zaid bin Harithah. Kalau tidak sebelum tu Zaid bin Muhammad. Begitulah ceritanya bagaimana Nabi Muhammad Zaid memilih untuk tinggal terus bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Dan juga kerana sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada Zaid, Nabi kahwinkan Zaid bin Harithah dengan Siti Zainab binti Jahash. Siti Zainab binti Jahash. Bukan Siti Zainab anak Nabi, bukan Siti Zainab Nabi, tapi Siti Zainab binti Jahash. Saudara sepupu kepada Nabi, iaitu yang sangat cantik jelita. Siapakah ibu Zainab? Ibu Zainab ialah Birrah binti Abdul Muttalib. Ibu saudara Nabi. Birrah, ibu saudara Nabi, anak Abdul Muttalib. Okay, Zainab ni anak Birrah, jadi sepupu Nabi. Nabi kahwinkan sepupu Nabi dengan Zaid bin Harithah. Tetapi jodoh mereka tidak lama atas sebab yang tidak dapat dielakkan, mereka bercerai. Jadi kemudian setelah beberapa ketika, pada ketika serial lepas kita dengar Zaid bernikah dengan Ummu Aiman. Siapakah Ummu Aiman? Pengasuh Nabi yang sudah ketika itu katakan berumur lah. Dikatakan pada ketika itu Ummu Aiman sudah berumur. Dengan izin Allah SWT dikurniakan buat Zaid bin Harithah dan isterinya Ummu Aiman anak, iaitu Usamah bin Zaid. Okay, Nabi sangat sayang cucu angkatnya ni. Cucu angkat kan tadi, anak angkat dan cucu angkat Usamah bin Zaid, selain daripada Hasan dan Husin. Cucu Nabi Hasan dan Husin juga Nabi sangat sayang kepada Usamah bin Zaid, cucu angkat beliau. Jadi setelah katakan Nabi bina negara Islam di Madinah, Zaid bin Harithah muncul sebagai panglima perang yang perkasa dan sering memimpin angkatan ekspedisi yang Nabi kirimkan. Ada angkatan ekspedisi Nabi kirimkan, Zaid bin Harithah selalu memimpin angkatan ekspedisi tersebut. Dan Zaid terkorban syahid dalam peperangan Mu'tah. Kita akan dengar nanti siri akan datang dalam siri peperangan Mu'tah bagaimana Zaid seorang sangat pahlawan, sangat perkasa, bagaimana memimpin dalam peperangan Mu'tah pada tahun 8 Hijrah ketika memimpin pasukan tentera Islam menentang pasukan gabungan Romawi dan kerajaan Arab Ghassan. Okey, jadi itulah kisah mengenai Zaid bin Harithah. Serba sedikit yang mana dalam sirah Nabi ni ada sikit macam ni lah kan. Kita dah dengar dah. Dia ulang kembali. Jadi begitulah sirah Nabi, tak apa. Kita nak ingat kembali ya. Okey, jadi baik, terima kasih Kharijah ya adikku di IG, Kak Mul. Terima kasih Kak Mul bersama-sama di IG. Okey, jadi yang keempat, golongan yang keempat yang menerima awal Islam ialah Ummu Aiman, pengasuh Nabi Muhammad SAW, wanita berbangsa Habsyi, berkulit hitam, dinamakan juga gelarannya Habsyah. Dan diperlukan isteri kepada Zaid bin Harithah dan anaknya ialah Usamah bin
Zaid. Okey, hidupnya tidak pernah terlibat dengan kontroversi, mana namanya tidaklah begitu dalam sejarah tidak dipaparkan, sehinggalah kalau sebelum ni kita dengar kan ada sirah mengenai Ummu Aiman, boleh rujuk kembali dalam live yang sebelum ni. Jadi Ummu Aiman hidup lama, beliau meninggal ketika zaman pemerintahan Uthman, Khalifah Uthman bin Affan, ketika itu berusia 110 tahun. Allah rezekikan umur Ummu Aiman panjang. Jadi habis dah bab 18. Sepatutnya bab 18 ni minggu lepas, tapi minggu lepas dah buat video. Jadi buat satu bab je, jadi minggu ni kita cover terus 3 bab. Habis bab 18. Sekarang kita masuk bab yang ke-19, iaitu Nabi menyeru sahabat karibnya. Siapakah sahabat karibnya? Ialah Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq, iaitu nama Abu Bakar. Ibnu Ishaq mengatakan nama Abu Bakar ialah nama sebenar Abdullah ataupun Abdullah dan Atiq. Kita Abdullah dan Atiq. Jadi Abu Bakar Ibnu Abu Quhafah merupakan sahabat Nabi yang sangat karib dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi mula bersahabat dengan Nabi beberapa tahun sahaja sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Mula bersahabat dengan Nabi beberapa tahun sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul. Abu Bakar seorang ahli perniagaan, seorang pedagang, seorang saudagar yang hartawan yang sangat banyak. Banyak hartanya, modalnya dikatakan sehingga mencapai angka 40,000 dirham ataupun dikatakan sampai 40,000 dinar. Allahu alam, saya sebut jelah dalam sirah Nabi kan. Jadi menunjukkan Abu Bakar saudagar yang sangat-sangat berbakat dalam berniaga. Menunjukkan bahawa kalau kita tengok sekarang, cuba beli 1 dinar. 1 dinar dah 1 dinar beribu juga kan. Baru ni tanya kalau cuba tengok emas dinar kan. 1 dinar 1 dinar. Jadi sekarang ni 40 lebih kurang 40,000 dinar. Bayangkan betapa kayanya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Sangat pandai berniaga. Kisah bagaimana kita dengar pula kisah bagaimana Abu Bakar memeluk agama Islam. Kisahnya ketika Nabi sedang Abu Bakar dah dengar Nabi dah menyampaikan ajakan untuk memeluk agama Islam. Jadi Abu Bakar dengar daripada saudara maranya mengenai agama baru yang Nabi bawa. Ketika jadi Abu Bakar bertemu dengan Nabi. Ada riwayat mengatakan Abu Bakar cari Nabi, ada yang katakan bahawa Nabi cari Abu Bakar. Dan dia katakan mereka bertemu dengan jalan. Wallahu alam. Ini adalah penulis sirah Nabi. Jadi katakan bahawa bagaimanapun mereka bertemu. Jadi ketika bertemu, Abu Bakar kata, "Wahai Abu Qasim, aku tidak melihat engkau dalam majlis kaummu." Dan mereka aku dengar mereka tuduh kamu memperolok-olokkan nenek moyang kita. Macam itulah kan, nenek moyang kaum. Nenek moyang mereka. Jadi Nabi jawab, "Wahai Abu Bakar, sesungguhnya Allah telah mengutus aku dan engkau untuk ajak semua ke dalam agama Islam." Nabi berkata kepada Abu Bakar. Kemudian Nabi pun membacakan beberapa potong ayat secara tartil kepada Abu Bakar. Abu Bakar dengan penuh teliti. Dan terus Abu Bakar memeluk agama Islam. Tanpa perlu lagi nak kata sekejap lah, minta tempoh sekejap, bagi saya berfikir. Tidak. Abu Bakar terus membenarkan. Sebab itulah gelaran Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq yang membenarkan apa sahaja yang Nabi katakan. Sebab Abu Bakar mengetahui bahawa Nabi Muhammad SAW tidak pernah berdusta. Jadi terus membenarkan apa yang Nabi bawa. Sehingga itulah gelaran yang membenarkan Nabi. Keimanan Abu Bakar ni tak pernah meragukan kata-kata Nabi ni, sehingga kan Nabi sebut dalam hadis yang bermaksud bahawa sesiapa sahaja yang aku ajak ke dalam agama Islam pasti pada mulanya akan menolak ataupun minta tangguh. Pasti kerana macam ragu-ragu sekejap nak fikir kan. Kecuali Abu Bakar. Ni Nabi Muslim kata, kerana Abu Bakar tidak pernah ragu-ragu, terus terima apa yang aku sampaikan. Jadi begitulah kisah mengenai Abu Bakar As-Siddiq secara ringkas. Kita akan dengar lagi nanti dalam sirah Nabi. Dalam tajuk yang lain kita akan dengar lagi bagaimana perjalanan Abu Bakar bersama Nabi Muhammad SAW. Seterusnya, peringkat kedua beriman. Setelah Abu Bakar beriman kepada Nabi, Abu Bakar sendiri mengajak rakan-rakannya untuk memeluk agama Islam atas usaha Abu Bakar. Yang mengajak. Selepas itu, setelah mengaku Islam, Abu Bakar tanya kepada Nabi. Dia kata kepada Nabi, jadi sekarang ni apa tugas aku lepas ni? Sekarang aku dah meluk Islam, jadi apa tugas aku? Apa aku perlu bantu kamu? Abu Bakar kata gitu. Jadi Nabi jawab, kerja kamu adalah kerja aku seperti kerja aku ni juga. Untuk mengajak orang di Mekah sama-sama beriman, mengisahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Jadi apabila mendengar sahaja Nabi berkata gitu, terus Abu Bakar pun berusaha berdakwah kepada kenalan dalam perniagaan dia, kan dalam circle dia, kata dalam kelompoknya. Okey, ahli-ahli perniagaan yang hebat mereka dalam pergaulannya, dan antaranya ialah pemeluk Islam ialah yang pertama ialah Saidina Uthman bin Affan. Saidina Uthman bin Affan, seorang pemuda yang kacak dari Bani Umayyah. Yang kedua, Zubair bin Awam. Okey, anak saudara kepada Siti Khadijah. Yang ketiga, Talha bin Ubaidillah, saudara dua pupu dengan Abu Bakar. Yang keempat, Abdul Rahman bin Auf, saudagar yang berjaya juga. Kita dengar kan, Abdul Rahman bin Auf, saudagar yang berjaya, yang pandai berniaga dan sebagainya. Juga adalah ipar kepada Saidina Uthman bin Affan. Yang kelima, Sa'ad bin Abu Waqqas, sepupu Nabi dari pihak sebelah ibunya. Ini antara yang masyhur yang disebut bahawa Abu Bakar mengajak mereka memeluk agama Islam. Jadi mereka inilah bersahabat baik dengan Abu Bakar. Jadi sekarang selain mereka ini adalah lagi beberapa tokoh yang terkemuka, beberapa tokoh orang Quraisy, iaitu antaranya ialah Abu Ubaidah bin Jarrah, nama sebenarnya Amir. Sa'id bin Zaid, anak kepada Zaid bin Amru bin Naufal bin Abdul Uzza bin Rabah bin Abdullah bin Qira bin Riyah bin Riza bin Adi bin Murrah. Isterinya Sa'id, tadi Sa'id bin Zaid, isterinya Sa'id, sebab baru datang, ambil kursi sini. Tadi Zulaika dia sebelum tu dibaca buat siapkan ni secara ringkas, saya dengar, jadi dia kata dia masuk lambat sikit. Dia awal-awal dia dengar tadi. Okey. Dia siapkan secara ringkas sebab kitab ni seperti maklum kan, kitab tebal, jadi saya kena buat note-note ringkas supaya lagi takut lagi lari pula tajuk yang nak cakap kan. Jadi Zulaika dia tengok dah baca sesi awal-awal, jadi saya kata yang pertama dia dengar dah, yang ini setengah tu sambung balik dengar. Okey. Jadi seterusnya, isteri kepada Sa'id bin Zaid ialah Fatimah binti Al-Khattab, adik kepada Umar Al-Khattab. Okey. Jadi yang keempat, Arqam bin Abu Arqam, Uthman bin Maz'un, Ubaidah bin Haris bin Abdul Muttalib, sepupu Nabi. Abu Salamah bin Abdul Asad bin Al-Mughirah Al-Makhzumi, saudara sepupu, sesusu dan sepupu Nabi dari pihak ibu saudara bagi Nabi, iaitu Birrah binti Abdul Muttalib. Asma dan Aisyah. Okey, Asma dan Aisyah anak kepada Abu Bakar, Khabbab bin Al-Arad dan lain-lain lagi. Okey, ini adalah nama-nama yang awal-awal yang memeluk agama Islam. Okey, jadi sedikit riwayat ringkas mengenai 5 sahabat Nabi yang disebutkan tadi. Siapakah dia? Yang pertama ialah Sayyidina Uthman bin Affan, yang masuk Islam atas usaha Abu Bakar. Menceritakan atas usaha Abu Bakar. Yang pertama ialah Sayyidina Uthman bin Affan. Siapakah dia pada ketika ini? Umurnya berusia 35 tahun. Jadi Sayyidina Uthman kita nampak Nabi Muhammad umur 40, Abu Bakar 38, Uthman 35 tahun. Jadi ketika beliau berasal daripada Bani Umayyah, satu kabilah yang sangat benci kepada Bani Hashim. Tetapi Sayyidina Uthman tidak memperdulikan tentang perselisihan kaumnya. Beliau bersahabat dengan baik dengan Abu Bakar kerana mereka berjalan perniagaan bersama-sama. Jadi mereka dalam bidang perniagaan mereka rapatlah. Okey, circle maksudnya dalam kelompok dia. Okey, yang kedua mengenai Az-Zubair bin Awam. Ni secara ringkas sebab akan datang kita akan dengar lagi. Az-Zubair bin Awam adalah anak saudara Khadijah binti Khuwailid, isteri Nabi juga. Okey, Zubair bin Awam adalah anak kepada Safiyah binti Abdul Muttalib. Maksudnya Zubair bin Awam adalah sepupu Nabi. Zubair bin Awam adalah pahlawan kita kena dalam sirah Nabi nanti. Zubair bin Awam dia adalah merupakan sepupu Nabi, anak kepada Safiyah binti Abdul Muttalib. Masuk Islam pada ketika itu Zubair masih lagi dikatakan masih lagi kanak-kanak. Masih lagi kanak-kanak. Ada yang sebut 8 tahun, ada yang kata 16 tahun. Wallahu alam, tetapi mereka masih dalam 9 tahun. Jadi masih lagi kanak-kanak. Jadi macam mana boleh dia bergaul dengan Abu Bakar sedangkan masih lagi kanak-kanak? Abu Bakar yang sudah 38 tahun. Dia katakan bahawa mereka ni sudah matang suka bergaul dengan orang dewasa. Okey, yang ketiga ialah Abdul Rahman bin Auf. Okey, siapa dia? Abdul Rahman bin Auf. Okey, pada ketika umur Abdul Rahman masuk Islam ialah ketika berumur 30 tahun. 30 tahun. Jadi 30 tahun ketika Abdul Rahman bin Auf memeluk agama Islam, ibunya Siti Syifa. Siti Syifa. Ingat lagi bidan yang menyambut kelahiran Nabi dikatakan hari itu Siti Syifa ibu Abdul Rahman dan juga Ummu Aiman.
tak dapat dipastikan siapakah yang menyambut kelahiran Nabi. Walau bagaimanapun mereka berdua ada ketika Nabi dilahirkan. Itu Siti Syifa ni lah bidan, ibu kepada Abdul Rahman bin Auf. Ibu Abdul Rahman bin Auf ni dia jadi marah sehingga kan dia bersumpah. Dia kata, aku tak akan bernaung. Aku tak akan bernaung di bawah bahagian atap. Yang ada atap, aku akan duduk, aku akan jemur dengan tengah panas, dan waktu sejuk waktu malam pun aku tak akan masuk. Maksudnya dia akan duduk bawah, tak kira panas ke sejuk, aku akan duduk kat luar. Okay, sehinggalah kamu menjadi kafir kembali. Jadi kerana keteguhan iman Abdul Rahman bin Auf, dia tak pedulikan ugutan ataupun sumpahan ibunya. Jadi melihat setelah beberapa ketika ibunya Siti Syifa melihat Abdul Rahman tetap dengan keteguhannya beriman kepada Allah SWT, akhir sekali ibunya menarik balik, tak tahan dah. Tak tahan dah dengan panas tikaman matahari dan juga sejuk tusukan dingin malam tu, tak tahan. Akhir sekali menarik balik sumpah ibunya tu. Jadi pada ketika itu, jadi Abdul Rahman teruslah dalam agama Islam kerana dia tak kiranya ibunya buatlah macam mana pun tetap teguh dalam agama Islam. Jadi Abdul Rahman adalah seorang hartawan Quraisy yang ternama di Mekah. Jadi beliau juga adalah ipar kepada Saidina Uthman bin Affan. Okey, kerana beliau berkahwin dengan Ummu Kalsum bin Uqbah bin Abu Mu'aiz, saudara Uthman dari pihak ibunya. Jadi Abdul Rahman meninggal dunia, Abdul Rahman bin Auf meninggal dunia ketika zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Abdul Rahman bin Auf meninggal ketika zaman pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Okey, yang keempat. Siapakah yang keempat? Ialah Sa'ad bin Abu Waqqas. Ketika Abu Bakar mengajak memeluk agama Islam, umurnya waktu itu masih lagi kanak-kanak seperti Az-Zubair bin Awam. Dikatakan umurnya lebih kurang 8 tahun macam itulah, lebih kurang kanak-kanak lagi. Jadi tapi disebabkan Sa'ad, Zubair ni mereka matang, mereka suka bergaul dengan orang dewasa, mungkin kawan-kawan, jadi dia pun suka berkawan, suka bersembang dengan orang dewasa, wallahu alam lah. Jadi Sa'ad bin Abi Waqqas juga menerima cabarannya seperti Abdul Rahman. Ibu Sa'ad bin Abi Waqqas mengugut juga seperti Abdul Rahman, tetapi ibu dia kata ibu ni nak tak mau makan, tak mau minum. Okay, dia mengugut, dia bersumpah tak akan makan, tak akan minum selagi Sa'ad tidak menukar agamanya. Tetapi Sa'ad bin Abi Waqqas tetap teguh dan keimanannya kepada Allah SWT. Jadi akhirnya ibunya terpaksa lagi balik menarik sumpahnya itu. Jadi berhubung dengan itu, Sa'ad bin Abi Waqqas merujuk kembali kepada Nabi apa yang perlu dilakukan kepada ibunya. Kan? Macam mana dia perlu bereaksi dengan ibunya. Maka turunlah ayat yang berbunyi surah Al-Ankabut ayat 8 yang bermaksud, dan kami, yakni Allah, mewajibkan manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya, dan jika keduanya memaksamu supaya menyekutukan Allah dengan sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang perkara itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya. Kepadakulah kamu semua kembali dan aku akan beritahu semua perbuatan yang telah kamu lakukan. Jadi dengan turunnya wahyu ini, maka Sa'ad terus berbuat baik kepada ibunya. Cuma mereka berlainan agama. Dia segala suruhan ibunya dilakukan selagi tidak melanggar perintah agama. Jadi hidup Sa'ad bin Abi Waqqas ni sehinggalah zaman perpecahan kaum muslimin di zaman Khalifah Ali. Ketika zaman pemerintahan Khalifah yang keempat, Khalifah Ali, dan dia meninggal dunia seperti biasa di atas katil seperti Khalid bin Al-Walid. Okey, di atas katil, meninggal di atas katil seperti Khalid Al-Walid, dan dikebumikan di perkuburan di Al-Baqi'. Di perkuburan Baqi'. Jadi baik, nak kena Zulaikha ya Mak Syifa. Okey, baik ya. Syifa ada? Okey, baik. Seterusnya, ada riwayat yang mengatakan bahawa dekat China ada makam Sa'ad bin Abi Waqqas. Ada yang mengatakan Sa'ad bin Abi Waqqas dikebumikan di China. Okey, ada riwayat mengatakan bahawa sebenarnya pendapat mengatakan kubur Sa'ad bin Abi Waqqas di China itu mungkin pendakwah yang pergi ke China untuk berdakwah ke sana dan meninggal dikebumikan di sana. Bukan sahabat. Sa'ad bin Abi Waqqas adalah sahabat yang pahlawan Nabi yang 10 orang jamin, yang 10 orang yang masyhur pahlawan Nabi ni, bukan. Tetapi ini adalah sama nama yang pergi berdakwah ke China dan mati dan dikebumikan di sana, dimakamkan di sana. Tapi bukan Sa'ad bin Abi Waqqas, sahabat Nabi yang awal masuk Islam ni. Okey, jadi yang kelima ialah siapa dia? Talha bin Ubaidullah. Talha bin Ubaidullah, beliau memulai Islam atas usaha Abu Bakar. Juga Talha mempunyai hubungan kekeluargaan dengan Abu Bakar.
Maksudnya adik-beradik juga. Jadi salah silap Abu Bakar ialah Abu Bakar bin Abu Quhafah bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Manakala Talhah bin Ubaidullah bin Amir bin Amru bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taim bin Murrah bin Ka'ab. Maksudnya adik-beradik dekat lah ni. Saudara sepupu begitu. Jadi ketika di Pelawa masih Islam, ketika itu Talhah bin Ubaidullah masih lagi kanak-kanak. Maksudnya lebih kurang macam Sa'ad bin Abi Waqqas, macam Zubair bin Al-Awwam. Masih lagi kanak-kanak, tapi mereka sudah beriman kepada Allah SWT. Jadi mereka ini adalah kanak-kanak yang matang fikiran mereka. Mereka bergaul dengan orang, bukan orang biasa-biasa, ahli perniagaan yang hebat. Mereka bergaul dengan Abu Bakar, seorang pedagang, seorang hartawan yang hebat. Jadi begitu jiwa mereka, kanak-kanak lagi dah bersama-sama dengan orang dewasa yang matang. Jadi begitulah pergaulan anak-anak, kita kena lihat dengan siapa mereka bergaul. Jadi okey, itu habis setakat itu. Sekarang ni kita masuk kepada golongan yang ketiga beriman, iaitu selain daripada yang disebutkan tadi ialah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Sedikit-sedikit kita nak kenal sedikit peribadi contoh ni. Mereka adalah peribadi contoh. Mereka ini adalah orang yang sepatutnya menjadi idola kita, menjadi idola anak-anak kita. Ubaidah bin Jarrah, orang yang ke-11, dikatakan orang yang ke-11 memeluk agama Islam. Seorang yang sangat lembut hati, sangat amanah, tetapi amat handal dalam medan perang. Amat handal dalam medan perang. Jadi ketika memeluk Islam, Ubaidah dah dewasa lah ketika itu, berumur 30 tahun. Okay, jadi ayahnya Al-Jarrah, seorang pembesar Quraisy, sangat benci Nabi, dengan agama Islam. Jadi kerana itu dia menghalau anaknya, mengusir anaknya dari rumah, dan Abu Ubaidah pun tinggal bersama dengan kaum muslimin yang lain yang mereka yang telah dihalau, diusir daripada rumah. Di kemudian hari dikatakan bahawa Abu Ubaidah menjadi orang besar di zaman Khalifah Umar bin Al-Khattab. Ketika Sayyidina Umar membuka negeri-negeri seperti Iraq dan Syam. Sayyidina Umar menakluk Iraq dan Syam, nama Abu Ubaidah bin Al-Jarrah muncul sebagai pahlawan Islam yang sangat handal, perkasa, menyamai kepahlawanan Khalid Al-Walid dan Amru bin Al-As. Ini adalah nama-nama pahlawan yang gagah, yang berani dalam zaman Nabi Muhammad SAW. Jadi Abu Ubaidah bin Al-Jarrah meninggal dunia kerana diserang sakit taun di negeri Syam. Maksudnya macam kita lah sekarang ni, kita dilanda wabak COVID. Jadi pada waktu itu wabak taun di negeri Syam. Waktu itu Sayyidina Umar sangat berduka cita dengan kehilangan Abu Ubaidah Al-Jarrah. Jadi beruntunglah Abu Ubaidah kerana termasuk dalam golongan 10 orang sahabat yang dijanjikan syurga. Mereka adalah orang-orang yang awal masuk Islam. Mereka awal-awal yang berjuang bersama dengan Nabi Muhammad SAW, dijanjikan syurga. Mati dah Allah janjikan syurga. Okey, seterusnya golongan yang ketiga beriman ialah Abu Salamah bin Abdul Asad Al-Makhzumi, orang yang ke-12 memeluk agama Islam. Dikatakan dari kabilah atau Bani Makhzum yang terkemuka. Ayahnya Abdul Asad bin Al-Makhzumi bin Abdullah, saudara dengan Al-Walid bin Al-Mughirah. Sedangkan ibunya ialah Birrah binti Abdul Muttalib. Maksudnya Abu Salamah ini adalah sepupu Nabi. Jadi setelah berhijrah ke Madinah, Abu Salamah muncul sebagai pahlawan, salah seorang pahlawan yang gagah perkasa. Dan kematiannya akibat daripada kesan luka parah yang dialami dalam perang Uhud. Maksudnya nanti dalam perang Uhud, Abu Salamah juga turut bersama dalam pahlawan sebagai dalam medan peperangan. Seterusnya yang ketiga, golongan yang ketiga ialah Arqam bin Abu Arqam, ialah orang yang ke-13 memeluk agama Islam. Okey, dia menerima termasuk dalam golongan Sabiqul Awwalun. Siapakah dia Sabiqul Awwalun? Ialah menyeru sahabat yang menganut agama Islam sebelum Nabi menyeru secara terang-terangan. Sekarang ni masih dalam proses dakwah secara rahsia. Maksudnya secara senyap-senyap lagi. Okey, jadi mereka ini tergolong dalam Sabiqul Awwalun, orang yang menganut agama Islam secara rahsia dan 3 tahun yang pertama. Jadi Arqam bin Abi Arqam ni mempunyai saham yang sangat besar dalam perjuangan Nabi. Dan dia mewakafkan, memberikan rumahnya untuk dijadikan sebagai markas ataupun sebagai pusat penyebaran agama Islam. Rumahnya terletak di Bukit Safa, iaitu sebuah bukit kecil yang terletak di kaki bukit Abu Qubais. Okey, dan bukan Bukit Safa orang mengerjakan ibadah haji tu kan, ibadah haji sa'i tu bukan bukan, tapi dia adalah satu bukit di kaki bukit Abu Qubais, agak tinggi, sangat sesuai untuk menjadi benteng dan tempat yang sangat strategi. Rumah Arqam bin Abu Arqam ni. Jadi apabila musuh datang, mereka akan nampak daripada jauh, dan juga mereka apabila mereka membaca Al-Quran, apabila Nabi memberi wahyu, tak dengar kepada kaum musyrikin di kedudukannya rumahnya ni daripada perkampungan penduduk di Kota Mekah agak berjarak lah jauh. Jadi lebih kurang Nabi berada
berada di situ untuk menyampaikan secara rahsia dan sebagainya. Lebih kurang 40 bulan ataupun lebih kurang 3 tahun lebih. Jadi kan pusat penyebaran. Dan nama Arkam bin Abu Arkam ni tenggelamlah dalam sirah Nabi. Maksudnya mungkin tak menonjol dan sebagainya, tapi taklah ajaran Islam. Tapi timbul kembali nama ni ketika pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan. Ketika pemerintahan Khalifah Uthman bin Affan, ketika Uthman mengeluarkan perintah kepada penjaga Baitul Mal pada masa itu agar mengeluarkan harta Baitul Mal untuk diberikan kepada orang tertentu, dan penjaga Baitul Mal ketika itu ialah Abdullah bin Arqam. Jadi ahli sejarah, ahli sirah percaya bahawa Abdullah bin Arqam ini adalah anak kepada Arqam bin Abu Arqam yang mewakafkan rumahnya kepada perjuangan Nabi Muhammad SAW di awal-awal perjuangan Nabi. Okey. Jadi seterusnya yang keempat. Dah pukul 10 dah. Boleh lagi ya? Sikit lagi. Khalid bin Sa'id bin Al-As. Ayah Khalid bin Sa'id bin Al-As bin Umayyah bin Abdul Syam adalah seorang pembesar Quraisy yang terkemuka dari Bani Umayyah. Macam mana boleh cepat Khalid ni menerima ajaran Islam? Okey. Sebenarnya peristiwa yang begini, pada satu malam Khalid tidur bermimpi bahawa dia melihat jurang api yang sangat besar, yang sangat dalam, dan Khalid bin Sa'id ni berdiri di tepi jurang. Pada ketika itu, tiba-tiba datang ayahnya, ayah dan ibu Khalid ni datang, terus nak tolak. Nak tolak Khalid ni ke dalam jurang api dalam tu. Tetapi Nabi datang dan tahan. Khalid dalam mimpi Kenapa dia nak tolak? Dalam mimpi dia tu, ayah dan ibu nak tolak dalam jurang api dalam, Nabi tahan Khalid bin Sa'id ni daripada jatuh ke dalam jurang tersebut. Jadi apabila terjaga, Khalid bin Sa'id ni mau terus cerita kepada Sayyidina Abu Bakar. Dan Sayyidina Abu Bakar kata bahawa ini adalah petanda yang baik. Kita mesti berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Maka berjumpalah dengan Nabi. Khalid bertanya kepada Nabi, apakah yang kau seru? Nabi pun bercakaplah, kata, aku seru kepada supaya manusia ni menyembah Allah Ta'ala, tidak tinggalkan menyembah batu, yang tidak mendengar, yang tidak boleh melihat pun, yang tidak memberi manfaat dan tidak memudarat pun. Tak ada apa-apa. Kan? Jadi pada ketika itu mendengar jawapan Nabi Muhammad SAW, Khalid bin Sa'id bin Al-As terus memeluk agama Islam. Setiap orang yang memeluk Islam semua ada sirah, kisah sejarah yang tersendiri. Jadi apabila memeluk agama Islam, marahlah ayahnya Sa'id bin Al-As ni. Ayah ni kata, apabila engkau sudah menjadi pengikut, apakah engkau tahu bahawa orang tak suka pun? Sedangkan Nabi ni lah membodoh-bodohkan nenek moyang kita. Okay, jadi sebenarnya aku tak suka. Dan kaum pun tak suka menyembah apa ikut ajaran Nabi. Pada ketika itu Khalid bin Sa'id mengatakan, demi Allah saya sudah ikut pun seruan Nabi Muhammad SAW. Dan saya sangat percaya apa yang Nabi bawa. Kepercayaan kepada apa yang Nabi bawa. Jadi pada mendengar saja anak dia kata begitu, terus Sa'id bin Al-As kata apa ke anak dia? Pergilah engkau ke rumah, pergi keluar. Dia halau lah anak dia kan. Jadi aku takkan bagi makan lagi kat kamu. Pergilah kamu. Khalid bin Sa'id jawab apa? Dia kata, kalau ayah tak mau bagi makan, tak apa, sesungguhnya Allah yang memberi aku makan. Begitu sekali kepercayaannya kepada Nabi Muhammad SAW yang bawa agama yang menyembah Allah SWT. Begitulah, demikianlah kita katakan bisa beberapa orang Quraisy yang memeluk agama Islam, sabiqul awwalun. Okay, kita masukkan bab yang terakhir sikit lagi, dalam lebih kurang dalam minimum 10 minit. Boleh ya? Okey, golongan hamba yang beriman. Bukannya ni adalah dalam ni dia ceritakan 7 orang. 7 orang ni adalah hamba yang beriman ketika awal-awal, ketika zaman dakwah secara rahsia. Secara rahsia, yang termasuk juga dalam golongan sabiqul awalun, golongan yang memeluk Islam yang utama. Siapakah dia? Yang pertama ialah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, berbangsa Habsyi. Kita pernah dengar kan kisah hamba kepada seorang pembesar Quraisy, Umayyah bin Khalaf. Kita akan dengar nanti sirah dia dalam bab yang seterusnya, bagaimana dia siksa dan sebagainya. Yang kedua ialah Zunairah, hamba perempuan, hamba kepada Abu Jahal. Okay, hamba kepada Abu Jahal. Jadi termasuk orang yang memeluk agama Islam yang awal. Okay, seterusnya Labihah. Sebut nama ya. Secara ketiga ialah Labihah, juga hamba perempuan seperti Zunairah, tapi dia adalah hamba kepada Umar Al-Khattab. Maksudnya hamba Umar Al-Khattab dulu masuk agama Islam. Hamba dulu kan, kita kata Fatimah adik Umar masuk Islam, tapi Umar belum lagi, hamba yang masuk Islam dulu. Okey, Labihah. Yang keempat Abu Faqihah. Siapakah dia? Dia adalah hamba kepada Safwan bin Umayyah. Tadi ayahnya Umayyah bin Khalaf, bila dia hamba dia ialah Bilal. Sekarang anak Umayyah Safwan bin Abu Umayyah, hambanya yang masuk Islam ialah Abu Faqihah. Maksudnya hamba dia masuk Islam, hamba ayahnya pun masuk Islam. Okay, yang kelima Nahdiyah dan anak perempuannya adalah hamba kepada Al-Walid bin Al-Mughirah.
Seterusnya, Ummu Unais dan anak perempuannya hamba kepada Al-Aswad bin Abdullah Yaghus, itu salah seorang pembesar kaum musyrikin yang sangat jahat yang kita dengar sirahnya. Dan akhir sekali disebutkan ialah Ammar bin Yasir. Kisah ni selalunya famous kan, kita dengar. Berserta ayah, ibu dan saudaranya. Ammar juga adalah orang yang memeluk agama Islam ketika Nabi menyebar Islam daripada rumah Arkam bin Abi Arkam. Ammar dan keluarganya pergi ke sana untuk memeluk agama Islam. Demikianlah kisah hamba saya memeluk agama Islam pada ketika awal penyebaran Islam. Jadi kesemua hamba-hamba ini ada kisah yang tersendiri, ada sirah sejarah yang tersendiri. Kita tahu kan bila disiksa dan sebagainya. Kita akan masuk dalam kisah, dalam siri. Kita akan selusuri dalam bab yang akan datang. Secara kesimpulan, kalau kita lihat dalam buku anak-anak sebenarnya, yang terawal siapa yang meluk Islam? Isteri Nabi. Wanita siapa dia? Simpulannya adalah Siti Khadijah. Siti Khadijah binti Khuwailid, wanita. Siapakah lelaki dewasa? Lelaki dewasa ialah Abu Bakar As-Siddiq. Okey, siapakah kanak-kanak yang mula awal Islam? Ali bin Abi Talib. Siapakah hamba? Disebut di sini selalu kita dengar siapakah hamba yang pertama ialah Zaid bin Harisah. Tetapi dalam kitab ni tak sebut sebab dalam kitab ni diangkat Zaid sebagai anak angkat. Okey, cuma disebutkan yang hamba diangkat ialah yang pertama ialah Bilal bin Rabah. Walau bagaimanapun itu dalam sirah penulisan tetap maksudnya sama. Zaid walaupun hamba tetap juga ada angkat Nabi kan. Okey. Jadi itulah dalam kalau kita dengar secara ringkasnya. Jadi berapa ramai yang belajar dari satu di sini? Boleh belajar satu ya, insya-Allah boleh ingat kembali sirah yang kita pelajari. Okey. Jadi kalau sebagai Islam kita perlu tahu sirah Nabi sebagai pengukuhan, sebagai tokoh-tokoh ni sebagai nak mengukuhkan jiwa kita supaya kita mengikut mereka sebagai idola kita. Okey, baik, kita tutup dengan perkongsian ilmu kita ini dengan bacaan doa. Semoga Allah merahmati, Allah memberkati usaha kita sama-sama memberikan masa pada malam ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Ya Allah, kurniakanlah selawat dan salam ke atas penghulu kami Nabi Muhammad, penghulu segala nabi dan rasul, dan ke atas sekalian keluarga dan sahabat baginda semuanya. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, kerana dia banyak mengurniakan nikmat-nikmatnya dan membalas baik lebih dari kadar amal yang dibuat. Ya Tuhan kami, Engkau berhak dipuji kerana kemuliaan zat-Mu dan kebesaran kerajaan-Mu. Ya Allah, sampaikanlah pahala dari apa yang telah kami baca ini, dari apa yang kami pelajari ini, dari apa yang kami dengar ini, ke hadirat penghulu kami dan junjungan kami Nabi Muhammad SAW. Moga-moga bertambah kemuliaannya dan ke hadirat nenek moyang baginda dan para sahabat baginda dari kalangan Nabi-Nabi dan Rasul-Rasul alaihi wassalatu wassalam. Moga-moga bertambah kemuliaan mereka dan kehadirat kaum keluarga dan sahabat baginda sekaliannya. Juga kepada arwah sekalian imam-imam mujtahid, ulama-ulama yang beramal dengan ilmunya, para ahli fiqh dan ahli hadis, para pembaca Al-Quran dan ahli tafsir, para penghulu ahli sufi, serta sekalian pengikut mereka yang jujur hinggalah hari kiamat. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami, serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami, serta sekalian umat Nabi Muhammad. Ya Allah, kasihanilah kami dan ibu bapa kami, serta sekalian umat Nabi Muhammad. Selamatkanlah kami dan ibu bapa kami, serta umat Nabi Muhammad di dunia dan di akhirat. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan hati sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan hati sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah. Ya Allah, bukakanlah hati kami dan hati sekalian keturunan kami sebagai hati wali-wali Allah yang tidak berasa takut atau sedih terhadap hal-hal dunia. Ya Allah, kami memohon keampunan dan kesihatan dalam perkara agama, dunia dan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih di IG. Okey, ni ramai anak murid Aliana Natasha, Maisara Kasih, Witia, Mak Syifa, Kak Yusliza. Okey, sekejap. Okey, Kak Mulyati, Kristina Irdina, Alisha Safia, Abbas, Nuraina. Okey, baik. Siapa lagi? Yati Khairani juga ya, di IG Kaisara Zahra, Nuraina Nasuha. Baik, terima kasih semua yang join di IG. Terima kasih, jumpa minggu depan. Okey, juga di
di Facebook. Ya, terima kasih Kak Ju sentiasa bersama. Tu tadi Sazah Ju tanya Zulaika. Ya amin amin ya rabbal alamin, terima kasih. Ya Khairani. Nah, jap. Okey, baik. Okey, baik. Terima kasih Iti, Kak Ju, Khairani, Iti Siti Nursyaidah, sahabat di UKM, Kak Ju, sahabat di IPIS. Mak Tok. Mak Su, Pak Su, Mak Tok, Zuraida Jamaluddin, dan semua yang like, mungkin yang tak ada komen, yang like, yang share. Terima kasih banyak-banyak. Jumpa lagi minggu depan. Bye. Assalamualaikum. Assalamualaikum.